live hari ini. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. So, kepada yang tengah makan, selamat menjamu selera. Nampak tak? Hari ni kita punya topik dekat belakang saya. Kembali ke sekolah. Woo! Kembali ke sekolah ni maksudnya tak semestinya lah untuk adik-adik kecil kita. Saatnya umur saya dah habis dah. Dan termasuk juga kepada adik-adik yang akan kembali ke universiti, kampus masing-masing. Okay, sebelum saya nak baca komen daripada Karen C. Gong Si Facai Hong Kong lalai. Masih lagi ada. Today last day of hari ini merupakan hari terakhir untuk celebration of Chinese New Year. Okay? So, mari kita teruskan pula dengan kita punya back to school. So, hari ini ada tajuk adalah back to school ataupun kembali ke sekolah. Dan saya nak cerita tentang, hari ini saya akan share informasi kepada anda semua mengenai SOP untuk adik-adik sekolah dan juga adik-adik yang akan masuk kembali ke universiti masing-masing. Sebab semuanya melibatkan SOP sebab kita masih lagi dalam keadaan ni. Jadi, adik-adik yang akan kembali ke sekolah SOP yang ada ketika kembali ke universiti. So, ada banyak SOP yang boleh kita tengok lah. And saya minta orang yang dah masuk kat dalam live kita ni, kalau boleh tolong sharekan. Okay? Sebabnya kita nak ada ramai orang boleh tonton kita punya live ni, so that bukan saya, bukan anda je yang akan dapat informasi, bahkan juga orang lain, orang terdekat. Contohnya macam kita punya parents ke, kita punya adik-beradik ke, kita punya makcik, pakcik, atuk, jiran depan, jiran belakang. Semua boleh tahu tentang informasi yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Alright, so kita akan saya akan cerita sedikit tentang macam mana proses ataupun tarikh adik-adik ni bakal ke sekolah. Okey, pada hari yang minggu lepas saya alright, so telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan bahawa adik-adik ni akan masuk ke sekolah untuk prasekolah dan juga darjah 1 dan darjah 2. Mereka akan mula bersekolah pada 1 Mac 2021. Okey, tu tarikh dia 1 Mac 2021 untuk adik-adik prasekolah darjah 1 dan darjah 2. Sebabnya kenapa diorang mula dulu adalah disebabkan oleh adik-adik ni lepas lagi mereka tak berkesempatan untuk mengikuti sesi pembelajaran di sekolah. Jadi akan start dengan sekolah Mac ni. Dan adik-adik yang darjah 3, 4, 5 dan 6 mereka akan bermula sesi pembelajaran secara bersemuka pada 8 Mac 2021, iaitu minggu kedua bulan Mac, hari Isnin juga. Dan pada masa yang sama, untuk pelajar universiti juga, mereka telah dibenarkan pulang ke universiti ataupun kampus masing-masing 1 Mac. 1 Mac maksudnya hari Isnin jugalah. Tapi diorang ada tempoh kena kuarantin dulu 10 hari. Maksudnya contoh kalau universiti kata start kelas 1 Mac, maknanya mereka perlu datang 10 hari lebih awal untuk menjalani proses kuarantin. Okey, kalau untuk adik-adik yang berada di sekolah menengah, mereka akan bermula sesi persekolahan secara bersemuka pada bulan April, iaitu 4 April untuk kumpulan A, iaitu yang berada start sekolah pada hari Ahad, dan juga untuk kumpulan B yang start sekolah hari Isnin ada 5 April. Okey, so tidak terlambat juga bagi saya dan juga seluruh warga True Life Sciences untuk mengucapkan good luck kepada adik-adik yang tengah menjawab SPM yang bermula pada hari Isnin baru ni. So semua boleh
Ayo. Fighting. Alright. So, itu sedikit tentang perkongsian tarikh bermulanya persekolahan. Jadi, sekarang saya akan kongsikan pula kepada anda semua tentang SOP. Tentang SOP yang perlu adik-adik tahu. Yang ni secara umum lah, yang perlu adik-adik tahu ketika berada di sekolah ataupun di universiti. Yang ni secara kita, maksud saya yang ni adalah secara kita punya basic untuk kita tahu. Even macam parents pun sepatutnya tahu, kakak ke abang ke pun kena tahu juga, jiran sebelah pun kena tahu, lagi siapa lagi kena tahu, datuk, nenek, saudara, pakcik, makcik pun semua kena tahu. Sebab yang ni adalah general punya SOP yang memang kita kat mana-mana tempat memang akan aplikasikan. Yang perlu adik-adik tahu. Okey, maaf ada technical. Alright. So, peraturan ataupun SOP yang pertama sekali adalah semua pelajar digalakkan memakai pelitup muka pada setiap masa. Maksudnya, adik-adik semua, ibu bapa perlu ingatkan kepada anak-anak anda juga bahawa pakai pelitup muka setiap masa. Sebab kita tak tahu orang yang ada di sekeliling kita ni ada ke tak, ada pandemik ke tak, wabak ke tak, ada penyakit ke tak. Alright. So, seterusnya kita ada semua pelajar mestilah mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. So, macam dekat, kalau dalam kelas tu, biasanya pihak sekolah ataupun universiti dah akan pastikan ada penjarakan antara meja dan meja. Jadi, adik-adik ingatlah, nak dengan kawan ada jarak 1 meter, at least 1 meter. Nah, adik-adik kecil ni biasanya tak tahu 1 meter tu berpanjang mana. So, kalau untuk kita bagi tahu dekat anak kita, bukan anak kita lah, anak-anak anda, anak-anak anda, 1 meter tu lebih kurang adik kejutkan tangan, jangan dekat dengan saya, jangan dekat dengan saya. So, adik-adik boleh buat macam tu, okey? Okay, yang seterusnya, sentiasa bersihkan tangan anda dengan hand sanitizer atau pulpen sanitasi tangan, ataupun lebih bersih lagi, lebih kita lebih senang ni kat tempat tu ada sabun, dia pegang, dia pergi bersih tangan. Sebabnya memang pihak sekolah akan sediakan kata kawasan tempat kat dalam sekolah tu tempat untuk gunakan sanitizer ataupun tempat untuk basuh tangan. Kerana basuh tangan itu adalah penting untuk pastikan kita tak ada. And then yang seterusnya, untuk adik-adik semua tahu, pastikan mengamalkan cara batuk atau bersin yang betul. Maksudnya cara batuk yang bersin yang betul tu, ada tak boleh lah macam tu je. Ataupun batuk macam tu je. So dia kena at least tutup macam ni. Tutup, bersin. Ataupun kalau nak senang, gunakan tisu, lepas tu bersin. Lepas tu jangan letak rata-rata, tak pergi buang. Okey, seterusnya kita ada sila beritahu ataupun info. Kalau untuk sekolah, bagi tahu cikgu lah. Kalau untuk pelajar universiti, kena bagi tahu dekat lecturer. Kalau anda tak sihat, ada macam contoh demam ke sesama ke, bagi tahu, inform. Okey. Yang seterusnya kita ada jangan sentuh bahagian muka. Mulut ke, hidung ke, mata ke, jangan sentuh. Okey, pastikan kalau boleh elakkan daripada menyentuh bahagian kawasan muka. Sebab kita tak tahu. Kita pegang, kita terlupa nak basuh tangan. Lepas tu kita pegang muka kita pula. Masuk dekat dalam kita punya rongga-rongga ni. Okey, and then seterusnya untuk adik-adik kecil, jangan merayau-rayau tau. Kalau cikgu kata duduk dalam kelas, adik-adik duduk je. Sebab kita sekarang tak boleh pun nak bebas-bebas pergi jalan-jalan. So,
adik-adik kena dengarlah cara cikgu. Cikgu kata duduk dalam kelas tu tak dibenarkan untuk merayau-rayau di kawasan sekolah. And then yang seterusnya, perlulah sentiasa berada di kelas masing-masing. Walaupun kawan adik ada dekat kelas sebelah, jumpa dia waktu tengah belajar. So, kena duduk di dalam kelas. Okay? And then yang seterusnya, sentiasa mematuhi pergerakan pelajar. Okay. Alright. So, itu adalah peraturan untuk para pelajar termasuklah sekolah dan juga universiti. Okay, seterusnya kita still lagi kekal dalam SOP. Okay, sebenarnya banyak kalau saya nak cerita tentang SOP, tapi yang tadi tu adalah secara generalnya aplikasikan kepada pelajar sekolah dan juga universiti. Dan setiap actually dekat sekolah memang akan ada SOP dia masing-masing. Kalau contoh, pelajar waktu datang sekolah ataupun balik, macam mana dia punya SOP. Waktu dekat dalam macam mana dia punya SOP. Waktu tengah makan, macam mana dia punya SOP. Semua memang telah disediakan oleh pihak kerajaan kepada para sekolah dan juga universiti untuk mereka patuhi ketika berada di kawasan sekolah dan juga kampus universiti. So, biasanya kalau untuk waktu hadir ke sekolah ataupun universiti, saya cerita pasal dulu lah. Kita perlulah mengambil suhu dulu. Masuk je, dekat dalam pagar sekolah je, cek suhu dulu. So, adik-adik, pastikan suhu adik-adik berada di bawah 37.5. Kalau 35 tu maksudnya adik-adik mungkin demam dan tak sihat. So, and then bila dah cek suhu tu, so pihak cikgu akan ambil nama, and adik-adik kena ikutlah laluan yang telah ditetapkan oleh pihak mana adik kena lalu. Sebabnya kita nak pastikan kawasan yang dilalui tu, sebab senang adik boleh nak senang balik kawasan yang adik lalu. Okay, so tak antara pergi sekolah dan balik sekolah. Lalu jalan ni balik ke lalu jalan lain. So dia memang akan buat dalam satu one way je. Satu arah sahaja. Okey, yang seterusnya, peraturan ketika berada dalam kelas untuk adik-adik pula. Kena tahu. Biasanya kan dekat dalam kelas kita akan ada dua pintu. Satu pintu depan, satu pintu belakang. So pastikan adik-adik sentiasa lalu jalan. Kalau nak masuk kelas, lalu dekat pintu. Kalau nak keluar kelas, lalu dekat pintu belakang. So, biasanya akan buat peraturan macam tu lah. Janganlah pula terbalik. So, kena ingat tu. And adik-adik tak boleh pergi tukar-tukar tempat duduk. Kalau adik, contoh cikgu kata adik duduk kat depan. So, adik duduk kat depan je. Jangan pergi duduk sebelah tempat kawan adik pula. Okay, jangan tukar tempat. And make sure ada jarak 1 meter. Okay. So, seterusnya adalah ketika berada di kawasan kantin ataupun ketika nak makan. So, setiap kali nak pergi kantin ataupun pergi ambil makanan, adik-adik kena beraturlah dulu. Pastikan ada penjarakan fizikal lah 1 meter. And then, biasanya makanan tu semua dah siap-siap dalam bungkus lah. Tak boleh lah kita nak pilih-pilih. Ini sini RM1, ini RM2. Tak adalah macam tu. So, biasanya dah siap-siap bungkus je. Dan pastikan adik-adik sentiasa basuh tangan sanitizer makan. Okay? Sure basuh tangan ataupun menggunakan hand sanitizer sebelum makan. Dan biasanya sekarang ni dibenarkan adik-adik perlu dalam kelas. Contoh kalau ada pergi ambil makanan dekat kantin tadi, makan dekat. Pelajar juga tidak dibenarkan untuk berkongsi makanan atau minuman. Adik-adik jangan, kita tahu adik-adik baik sangat suka kongsi makanan dengan orang kan, rezeki dengan orang. Tapi waktu adik berada di sekolah, jangan kongsi makanan, okey? Alright, so seterusnya waktu ketika berada dalam bilik khas ataupun
mana-mana tempat adik-adik sentiasalah perlu mengamalkan jarak 1 meter. Okey, macam tadilah. So nak bahaskan diri akak lah. Macam saya cakap tadilah. Adik-adik perlulah sentiasa jarak 1 meter, pakai pelitup muka setiap masa, menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer ataupun basuh tangan. Alright, so seterusnya sebab akak lagi. Seterusnya saya. Kita akak lah hari ni kan. Kita cerita dengan adik-adik kat sekolah sebenarnya ni. So, barang apa yang ibu bapa perlu sediakan kepada anak-anak mereka? Barang apa yang perlu ibu bapa sediakan kepada anak-anak mereka? So, kita akan tunjuklah dekat sini ada barang apa yang perlu disediakan. Kejap okey, tada! Nampak tak? Kita dah keluarkan dah. So, ni tadi yang saya cakap. Yang saya cakap tadi kan, SOP yang penting tu melibatkan item ni lah. So, yang first kali tadi pakai pelitup muka. So, pakai pelitup muka mestilah kita kena ada pelitup muka ataupun face mask. So, face mask kalau boleh kita kena gunakan yang diiktiraf oleh pihak kesihatan lah. Jangan pakai yang takat kain satu layer yang memang takkan memberikan perlindungan kepada adik-adik. So, pastikan ibu bapa anak-anak anda tu menggunakan pelitup muka yang bersesuaian juga. Contoh kalau adik tu pelitup contoh pakai bersesuaian dengan muka. And then seterusnya kita kalau boleh, kalau dah ada pelitup muka atau ada face ataupun pelindung muka yang macam super power punya orang kan. So adik-adik pun boleh juga pakai benda tu dan pastikan sesuai dengan muka adik-adik lah. And then seterusnya kita ada antibacterial wet wipes ataupun tisu basah antibakterial. Macam tu kita tak tahu tadi ada sesiapa duduk kat meja kita ke, terpegang meja kita ke. At least kalau kita ada tisu tu kita boleh guna, lap and also lepas pergi buang lah. So kita dah sanitize kita punya meja. And then yang seterusnya kita ada yang paling penting sekali, pastikan adik-adik simpan at least yang botol kecil. Okey, botol kecil. Macam ni pun botol kecil, 50 ml punya, 50 ml punya hand sanitizer atau sanitizer tangan. Letak je dalam poket. Letak ni gantung dekat bag tu. So boleh letak hand sanitizer dekat bag. So dia anak-anak anda atau adik ni boleh guna setiap masa. Lepas je tangan dia pegang makan ke, pegang barang ke, anak pastikan. Okay. Alright. So seterusnya saya akan sambung pula dengan sedikit tentang SOP untuk pelajar sebab universiti ni, kawasan ni besar. Jadi setiap masa saya rasa pihak universiti telah sediakan MySejahtera punya kod tu. Jadi mereka perlulah menggunakan MySejahtera sebelum melangkah masuk ke setiap premis. Kita tahu kat mana kita telah pergi, kawasan mana kita telah pergi. And pastikan anda pun cek suhu. Kau cek suhu, okay? Untuk pelajar-pelajar universiti ni, adik-adik kena cek suhu dulu sebelum masuk ke kelas. And then seterusnya pastikan ada penjarakan fizikal 1 meter. Sebab biasanya tak silap saya, kadang-kadang ada satu kuliah tu boleh melibatkan sampai 100 pelajar. Jadi kena ada dekat dewan kuliah. Pastikan dalam periksa lah. Periksa dalam bilik kuliah tu kita akan jarakkan meja. So ini tak periksa pun korang kena duduk jauh. Okay, and then pastikan menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan sabun. And then setiap kali buat kerja ataupun pembersihan, lepas tu pun memang kena basuh dengan sabun. And untuk adik yang dekat universiti ni, sebab biasanya kelas kita lepas masuk kelas dan
dan kita tak duduk sampai sekolah. Jadi pastikan punya tu basah. Boleh langkah-langkah tu sendiri. Okey, tu untuk adik-adik yang ni. Okey, saya nak cerita sedikitlah tentang macam mana pergerakan masuk untuk adik-adik universiti yang bakal ke kampus. Secara basic lah. Secara asasnya macam mana. Sebab kalau ikutkan, macam saya cakap tadi, kalau 1 Mac merupakan tarikh start kelas, adik-adik ni kena datang 10 hari awal. Jadi 10 hari awal tu, bila dah sampai dekat universiti, mereka akan check. Dia akan check sama ada adik-adik ni ada simptom atau tidak. Kalau ada simptom, memang dia akan kuarantinkan dekat tempat asing. And then kalau tak ada simptom, so dia akan bawa adik-adik ke bilik yang telah ditetapkan lah untuk duduk kuarantin dulu. Kalau yang ada gejala, boleh pergi lah. And then bila dah okey, baru boleh masuk kelas 1 Mac tu. Kalau tak okey, tak boleh masuk. Okay, pastikan adik-adik semua sihat walafiat lah. Okay, sebelum nak pergi tu, kalau tak sihat, boleh inform je dulu dengan lecturer ke apa ke. So that kita tahu, kita tak adalah menjadi penyebab kepada kluster baru. Nak itu. So, siapa je sebenarnya yang untuk pulang ke masing-masing adalah pelajar yang di program sijil, diploma, ijazah, sarjana muda dan pasca siswazah yang memulakan praktikal, makmal, klinikal, latih amal, studio, bengkel dan peralatan khas. Maksudnya sekarang ni, kalau ikutkan dalam dia, pelajar semester tahun akhir ataupun tahun akhir lah yang biasanya melibatkan FYP, and then pelajar yang menggunakan lab, makmal, untuk pergi menggunakan ada lab, kita tu semua tutup lah. Barang ataupun bengkel memang masuk. Okay, so tu antara yang informasi yang saya boleh kongsikan lah. Ada lagi senarai dia, tapi boleh rujuk kepada kita punya government punya website untuk lebih tahu. Alright, so itu antara perkara-perkara penting yang perlu adik-adik tahulah. Okay, kalau boleh lah, kalau adik-adik ada, untuk adik universiti, kalau ada lebih berkemampuan untuk buat swab test atau swab test dulu, so boleh pergi buat dulu, so that kita tahu diri kita ni safe, selamat untuk masuk ke universiti. Alright, so saya ulang semula. Yang pada adik-adik, ada 3 informasi, iaitu pastikan sentiasa memakai pelitup muka. Pastikan memakai pelitup muka. Lepas tu gunakan tangan. Kita ada satu lagi tangan, lupa tu. Dan yang paling penting sekali, pastikan penjarakan fizikal ataupun sosial 1 meter, at least 1 meter. Adik-adik ingat tahu macam mana akak kata? Akak kata untuk adik-adik yang sekolah rendah ni, yang ada 1, ada 2, yang tadika ni. Kalau kawan nak dekat, buat macam like that, okay? Dekat. Okay, pastikan tahu. Alright, so jangan adik-adik berebut pakai mask pula tau. Mask seorang 1. Kata ni mask aku. Kalau tak tahu bagi tu cikgu, saya tak tahu mask saya mana. So nanti cikgu mungkin akan bagi kepada adik-adik terus mask yang baru, okay? Alright, so sekarang ni kita akan memberitahu anda kepada hari ni lah untuk kita punya promosi hari ini. Promosi kita hari ini. Alright, so kita hari ini ada promosi, iaitu
buy one free one untuk kita punya produk Skin Fix. Yang ni ada Skin Fix. So kita ada promosi. Oh, mak kau terbalik sangkut, tak boleh pula cabut. So kita ada promosi Skin Fix hari ni. Terhad kepada 6 orang sahaja. So siapa nak place order, cepat-cepat bagi tahu ataupun nak kita punya habis punya kru akan di anda. And then seterusnya kita ada LV230. So parents, ibu bapa yang anak-anak dia nak masuk universiti, nak pergi ke sekolah, sila sediakan kepada anak anda hand sanitizer. Sanitizer ni yang 230 ml. So ni boleh letak dekat rumah lah, ataupun sebagai ada yang botol so ini kita punya hand sanitizer ada promosi buy one so hari ni ingat okey. So sekarang ni saya pasti bila kerajaan bagi tahu anak-anak ni dah boleh masuk ke sekolah, dah masuk ke universiti balik, kampus balik, mesti ada parents yang bukan mestilah, memang akan rasa kerisauan terhadap anak-anak tu. Macam mana lah anak ni kan nak masuk, kita tak tahu keadaan macam mana. Jadi apa yang boleh anda lakukan adalah dengan mendapatkan suplemen yang sesuai untuk meningkatkan ataupun memberikan perlindungan kepada anak-anak anda ketika musim pandemik ni. So anda boleh nampak dekat sini. Skrin saya ni. Dekat skrin saya ni ada produk-produk yang sama juga dekat depan ni, yang boleh membantu untuk memberikan sokongan immunity ataupun immune system, sistem imun kepada anak-anak anda, dan juga untuk memberikan kesenangan kepada mereka ketika belajar. Okey, so saya akan sambil saya go through produk ni nanti, saya akan berikan soalan kita juga untuk giveaway kita pada hari ni. So, sebelum saya bagi tahu kita punya giveaway, soalan dia apa, so saya akan beritahu dulu hadiah dia apa. So, hadiah dia hari ni adalah kita ada, so ni giveaway kita Soalan ni saya tak bagi lagi, nanti saya bagi soalan dia. So, sambil-sambil saya cerita lagi, kita soalan tu tau. So, saya kena soalan saya apa? Okey, so hari ni adalah kita ada 130 PIP Elikiban untuk 6 orang pemenang. So, setiap 6 orang tu akan memenangi keping PIP Elikiban. Okey? Apa soalan saya? Soalan dia simple je berdasarkan apa yang telah saya post, kami post pada minggu ini dan juga minggu lepas. SOP tentang produk, itu sahaja soalan-soalan dia. Okay, so ni anda semua boleh jawab. Alright, so saya akan bagi soalan yang pertama dulu. Sementara saya tunggu soalan pertama, saya akan cerita sedikit tentang produk lah. Soalan yang pertama. Soalan pertama. Siapa cepat dia dapat tau. So nanti saya boleh tengok. Kalau dah ada pemenang nanti bagi tahu Alright, soalan dia yang pertama senang je. Tadi anda dah tengok kan, dekat sebelah saya tadi ada the 3 most important P. So, bagi tahu saya, apakah SOP yang penting untuk diamalkan? Sila SOP yang penting. Okay? Alright, so saya akan cerita tentang produk lah. So sekarang ni saya akan cerita tentang untuk adik-adik yang masuk tadika J1, J2. So ibu bapa kalau boleh bekalkan anak-anak anda dengan produk kita, iaitu OxyKit ataupun Pronex Junior. So OxyKit Pronex Junior adalah untuk meningkatkan sistem imun anak-anak anda. Okey, membantu untuk meningkatkan sistem imun anak anda. So Junior, dia punya bahan dia adalah daripada vitamin C, probiotik dan prebiotik. Kalau OxyKit pula, bahan dia adalah daripada Mediterranean A11, iaitu 22 jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran.
Alright. So nanti anda boleh tengok juga, nak tahu info lanjut, anda boleh dapatkan di informasi di True Life Sciences. So anda boleh tengok kan, ada kita punya website truelifesciences.com. Okay. Wah, kita dah ada pemenang yang pertama. Betul kan? Betul kan? So pemenang kita yang pertama untuk hari ni, saya minta sebenarnya seorang satu je jawab, tapi hari ni kita punya pemenang pertama telah bagi semua jawapan secara terus, iaitu Chiang Cindy. Put on face mask and sanitizer and distancing 1 meter. Okey, tahniah kepada Miss Chiang Cindy. Anda berjaya menangi di Elikiban 6 keping. Alright, so kita buka peluang kepada 2 orang lagi untuk seorang lagi untuk jawab soalan ni. So masih lagi ada peluang untuk menjawab jawapan dia. Apakah 3 SOP yang penting ketika untuk diamalkan ketika dan juga universiti? So saya bagi sebabnya kita punya soalan ni ada 3. So saya akan bagi setiap tu 2 pemenang. Jadi anda boleh jawab lagi sekali even orang tu dah jawab. Okay? So saya akan tunggu anda. Sementara saya tunggu tu, saya akan terangkan produk lain pula lah. Ada untuk pelajar universiti, ada yang nak masuk kampus, kita punya 3.0. Sini 3.0 ni adalah untuk meningkatkan sistem imun. Dia mengandungi jenis buah-buahan dan superfruit dan super vegetable. Ini adalah untuk meningkatkan sistem imun dan juga merendahkan oksigen. Okey, seterusnya kita ada Pronex. Terbuka pula. Adalah probiotik. So, kalau kita tahu, probiotik ni akan membantu dari segi penghadaman. So, sistem penghadaman maksudnya kalau badan adik-adik sendiri tak sihat, maksudnya sistem usus adik sendiri tak sihat, kemungkinan adik-adik makan apa-apa pun, ambil suplemen apa-apa, tak akan membantu. Kita punya ataupun penyerapan makanan berada di usus. So, kenalah pastikan kita punya usus baik dulu, bagus dulu, boleh makan, baru absorb dekat kita punya badan. So, dapatkan Pronex. Pronex adalah probiotik yang mengandungi 5 strain yang berbeza. So, dia ada untuk cover untuk 3 strain, 3 jenis bakteria, usus kecil dan 2 bakteria untuk cover usus besar. So, boleh dapatkan Pronex untuk membantu imun badan juga. Okey, dan juga penghadaman. Alright. Dia pemenang yang kedua untuk soalan kita tadi, iaitu daripada Karen C. So saya minta ni je pun sebenarnya untuk anda semua jawab hari ni. Senang je. So Karen C dah jawab pakai mask, basuh tangan kerap. So betul. Tahniah Karen C. Anda berjaya memenangi 6 keping 130 PIP Mac. Elikiban. Mana pula. Yeay. So siapa nak menang ni boleh jawab soalan saya. So saya akan pergi soalan yang seterusnya. Okay, so yang seterusnya. Okay. So tadi dekat sebelah saya pun ada barang yang penting untuk ke sekolah ataupun universiti. Saya 2 saja. Setiap orang 2 je. So untuk 2 orang pemenang yang pertama akan bagi anda PIP Magneloop 1. So apakah barang important things yang penting untuk dibawa ke sekolah ataupun universiti yang setiap masa kena bawa? Okay, so kita dah ada pemenang kita pertama. Soalan dia ada tanya tentang important thing yang kena bawa. Jadi pemenang pertama adalah Zini Yap. Yeay. Jawapan dibagi adalah face shield dan juga. So, tadi saya cakap
Kalau boleh bawa pelitup muka. Oh, bagi jawapan pula. Bagi bawa face shield dengan juga hand sanitizer. Kemana saja pergi, okay? Alright, so Anaf Zini Yap kerana berjaya memenangi PIP 130. Alright, so wow, besarnya soalan. Congratulations. Alright, kalau boleh kita harapkan orang lain untuk menjawab sekali lah. Sebab nama Tiang Cindy dah kali kedua. So, lagi seorang lagi kita nak. Mana lagi orang? Alright, sementara kita tunggu orang untuk jawab soalan kita, iaitu barang apa yang paling penting untuk dibawa. So, saya akan teruskan lagi dengan penerangan tentang produk kita lah yang membantu ketika untuk pergi ke sekolah ataupun universiti ni. Okay, seterusnya kita ada PIP Magneloop. PIP Elekiban. PIP yang jenis tampal punya magnet. Dengan kuasa 80 MT. So, dia akan membantu untuk peredaran darah. Dan juga kalau contoh, ada adik tu kan bila kita belajar lama-lama masa dekat universiti kan, menghadap komputer lama. So, kita akan rasa melenguh dekat leher ke, dekat tangan ke. So, boleh tampal. Ambil je PIP Magneloop ni, tampal je dekat kawasan mana yang tu. So, dia akan betulkan balik circulation peredaran darah adik-adik. Okay? So, ni sangat-sangat membantu untuk orang yang pun boleh letak je. Contoh dekat kaki tu letak 2 gitu. Okey? So dia tercabut pun. Anda letak je tampal kat situ, dalam masa beberapa hari dia akan cabut sendiri. Alright. So, yang seterusnya kita pergi kepada produk apa tadi? Quinol. So, Quinol ni bagus kepada adik-adik untuk memberikan kecerdasan ataupun kecergasan. Kerana dia membantu untuk bagi adik-adik lebih energetik, memberikan energi yang lebih. Kan biasakan kita dah pagi, lepas tu malam still lagi buat yang tu, dan lepas tu dah mengantuk, nak study ke, nak revision paper ke apa ke pun tak boleh dah. Boleh ambil Quinol ni, bantu untuk memberikan energi. Okey? Boleh dapatkan informasi lanjut atau harga semuanya di website truelifesciences.com. Alright, ada siapa nak jawab soalan saya ke nak bagi hadiah percuma ni? Okey, so kita dah ada pemenang yang untuk hari ini, iaitu Chandra Kalam Magis Farin. Dia bagi jawapan hand sanitizer. Yes, itu sahaja jawapan yang saya perlukan daripada anda. Okay, Tania. Tania. Okay, so seterusnya kita ada soalan yang terakhir untuk hari ini. Tapi kita ada 2 pemenang. So maksudnya anda boleh jawab. Jawapan sama pun tak apa. Okay. Tadi kan saya dah duduk bercakap pasal suplemen ataupun suplemen yang ada kat depan saya ni. Jadi bagi tahu saya, suplemen apa yang boleh digunakan ketika pandemik ni ataupun untuk bekalkan anak-anak anda kepada kempen ini. So, bagi saya 2 je pun tak apa, 1 pun tak apa. Suplemen apa yang boleh dibawa? Suplemen apa yang boleh dimakan ketika pandemik ni untuk meningkatkan sistem imun ke, memberikan kecerdasan ke, membantu untuk mengurangkan rasa lenguh badan ke. So, suplemen apa yang boleh dibawa? Okey, so seterusnya saya akan teruskan lagi. Ni suplemen, antara suplemen yang boleh dibawa lah. Suplemen yang boleh dibawa iaitu Firafruit. Firafruit ni adalah zat besi. Zat besi yang mempunyai perasa apple. So, dia membantu untuk jadi punya pun
So, secara tak langsung akan membantu juga untuk memberi kecerdasan kepada minda ataupun otak. Sebabnya cukup oksigen sampai dekat dalam otak. Kita ataupun nak jadi lebih bagus, lebih baik. So, boleh amalkan makan Fira Fruit hari-hari. Dan ini sangat sesuai kepada sesiapa yang ada masalah anemia, yang kurang zat besi dalam badan tu. So, memang sangat-sangat boleh ambil. Dan perasa dia pun sangat best, iaitu apple. Okey, so soalan yang seterusnya. Silakan jawab untuk hari ni punya soalan. Last dari soalan dia. So, kita nak cari lagi 2 pemenang je untuk menang hadiah kita hari ni. Iaitu, soalan dia, berikan nama suplemen yang boleh digunakan ketika pandemik. Ataupun nak masuk U, ataupun nak masuk universiti. So, nyatakan. Satu pun tak apa dah. Saya nak satu je nama produk. Oh, mana dah saya punya ni? Hilang. Okay. Sila berikan saya nama suplemen yang ada depan mata saya sekarang. Dah ada pemenang ke? Saya tak nampak. Alright. Oh. Okey, so kita dah ada pemenang dia. So kat sini ada 2 pemenang. Yang nak saya nampak lah dekat sini. Betul ke tidak? Satu nama dia Shanisio, satu lagi Aida Khalida. Okey, 2 pemenang kita ada. Dan dua-dua pun jawapan sama, Frusinia. So, tanya ada pemenang. Anda menangi 6 PIP Magdeloop 130. So, memang Frusinia 3.0 membantu kepada adik-adik untuk masuk universiti dengan kita tak adalah risau untuk lepaskan anak kita masuk ke universiti balik, kampus balik. Sebab saya dengar bila masuk dekat kampus masing-masing, mereka tak dibenarkan untuk pulang selagi tak habis semester. Tu dalam tempoh yang lama tu. Mestilah parents akan rasa risau anak-anak dia duduk kat sana macam mana lah kan. Jadi apa yang anda lakukan ataupun boleh lakukan adalah dengan membelikan suplemen ataupun membekalkan suplemen yang sesuai ataupun memberikan manfaat kepada mereka ketika waktu pandemik ni. Okey, so tahniah kepada semua pemenang kita pada hari ini. And then sekali lagi saya akan ingatkan kepada anda semua, hari ni kita ada promotion. Promosi buy one free one untuk 3 produk. So Skin Fix ni harga dia 1 kotak RM90. So tapi kalau hari ni anda beli akan dapat satu lagi percuma. Maknanya beli 29.90 sen akan dapat satu lagi dengan harga RM15 satu. Okey. Alright, so seterusnya kita ada harga juga untuk Evidor. Evidor ni adalah hand sanitizer. So macam parents tadi yang risaukan anak dia nak pergi sekolah tu. So boleh bekalkan yang kecil ni. Yang besar ni letak dekat rumah. Boleh jadi sebagai RM8. Dan kita ada promotion buy one free one lah untuk hari saja Elvidor ni. Promotion buy one free one ni tak dapat dah lah kat mana-mana. So better anda hari ni. Okay? Okay, so saya akan conclude lah kita yang hari ini adalah pastikan sentiasa memakai pelitup pemberadaan anda di mana-mana sahaja. Pastikan pelitup itu sesuai dengan anda dan merupakan pelitup muka yang telah disahkan pengeluarannya mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan juga pastikan sentiasa basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Bila kita pegang apa-apa pun, pastikan jangan lupa untuk basuh tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan yang pastikan anda sentiasa menjaga jarak fizik. Menjaga jarak fizikal ataupun social distancing 1 meter. Macam saya cakap tadi. Jangan dekat, okey? Jangan dekat. Adik-adik ingat tau, jangan dekat dengan saya. Cakap macam tu. Okey, so malangkan kita punya giveaway pun dah habis.
SOP pun saya dah terangkan. So, sampai di sini saja kita punya live untuk hari ni, iaitu True Life. Okay, lepas ni kita akan jumpa lagi di lain hari, tapi pada waktu yang sama, pukul 12 tengah hari, setiap hari Jumaat, tarikh je berbeza. Okay, so terima kasih semua kerana menonton hari ini. True Life.